Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton program Resepi Kejayaan sekalian, selamat kita berjumpa. Semoga anda semua telah dapat menghadam, menjiwai, memikir-mikirkan tentang apa yang telah saya perkatakan dalam slot-slot sebelum ini. Yang terpenting, bila anda melihat sesuatu yang baik, anda mesti tanam dalam diri anda tekad untuk menjadi lebih baik daripada apa yang anda lihat. Dan sekiranya anda melihat perkara yang kurang baik, anda mesti tanam tekad dalam diri anda bahawa sesungguhnya anda akan berusaha untuk elak daripada perkara yang tidak baik itu. Untuk slot kali ini, saya nak bawa masuk elemen macam mana nak menjadi orang yang berjaya tanpa kita menggadai integriti kita. Integriti itu ialah sesuatu istilah yang berasal daripada bahasa Inggeris. Ia membawa maksud kewibawaan kita. Ia membawa maksud tahap haibah kita. Ia membawa maksud tahap thiqah ataupun setakat mana orang percaya pada kata-kata kita punya pandangan. Kalau kita rangkumkan ini semua dan kita dapati bahawa orang segan kat kita, hormat pada kita dan pegang dan percaya pada kita, maka kita ini menjadi manusia yang ada integriti. Tak boleh kalau kita dapat anak, kita namakan dia Muhammad Integriti. Belum jamin dia jadi budak yang integriti. Tak boleh kalau katakan kita ini buat rumah, lepas tu kita kata terata integriti. Belum tentu dalam rumah tu ada amalan integriti. Jadi, sedang penonton sekalian, kita nak berjaya, kita mesti jaga integriti ni. Baik, nak jaga integriti ni, kita kena pegang pada apa? Kita kena pegang pada nilai. Bagi orang Islam, nilai kita ialah nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang juga yang telah dipersetujui oleh para ulama Islam. Jadi, nilai-nilai itu tak payah saya kupaskan sebab semua orang tahu. Hanya bila kita lihat dalam dunia ni, ada orang Islam tahu, dia ikut. Ada yang orang Islam tahu, dia sekadar angguk-angguk dia tahu. Ada setengah orang Islam kata dia tahu, tapi dia kata sekarang aku tak mau buat, kemudian boleh buat lah bila aku dah tua-tua sikit. Dan yang teruknya, ada pula orang yang dah tahu, dia cuba nak memalapkan nilai-nilai yang baik. Jadi dalam dunia ni macam-macam ragam manusia yang respon pada soal nilai. Jadi kita nak tahu orang yang integriti ni macam mana respon dia terhadap nilai. Satu, dia akan tak boring-boring, tak bosan-bosan nak belajar. Lagi dia belajar, lagi dia rasakan bahawa Allah, alangkah baiknya kalau benda ni aku tahu lebih awal. Ataupun dia akan rasa, alah, hai, kenapalah umur aku dah lanjut baru aku nak tahu. Allah, alangkah baiknya kalau Allah akan lanjut ke umur aku lagi. Banyak lagi punya benda yang aku nak tahu. Itu dia punya respon. Sebab dia ada cinta pada nilai yang baik. Selepas dia menguasai, dia mestilah pegang. Sekadar kuasai, tak pegang tak boleh. Contoh macam mana? Aku ada pemahaman tentang nilai. Orang lain kena buat, aku tak payah buat. Itu tak boleh. Ya? Jadi, kita jangan harapkan orang lain buat, kita sendiri tak buat. Perkara ketiga, kita kena cerminkan nilai itu. Cerminkan nilai itu maknanya, kita tak buka mulut pun, orang dah tahu kita ada nilai itu. Contoh, kalau kita ni jenis manusia yang mesra, apakah kita nak kena cakap, halo, aku mesra? Itu cakap. Tapi kalau kita senyum, itu dah tunjuk kita mesra. Right? Ataupun kita ini sekadar tak cakap apa-apa, dengan gelagat kita pun kita dah tunjuk kita ni beradab. Contoh macam mana? Nak jumpa bakal mak mertua, pak mertua. Kita pun kata,
tunduk. Saya beradab, mak. Belum jadi mak mentua dia panggil mak. Tidak. Dengan kita tunduk, senyum, dengan bakal bapak mentua cium tangan sebab kena sama mahram kalau lelaki lah kan. Jangan pergi sentuh pula bakal mak mentua belum mahram lagi. Jadi kita cium tangan, itu dah tunjuk. Tak buka mulut lagi tu. Tak buka mulut. Dengan gelagat kita dah mencerminkan. Kita katakan kita ini orang yang bersih. Baik. Kita tak perlu buka mulut kata, saya pakai shampoo brand sekian-sekian. Saya pakai soap sekian-sekian. Saya punya baju brand sekian-sekian. Kita dengan jaga kita punya misai, kumis, bulu kat hidung. Kita jaga kita punya kebersihan. Rambut kalau ada bersikat, ya. Baju kalau itu jangan bau. Baju nampak saja bersih, dekat orang tu hapak pula tu. Ini tak guna. Jadi poin saya di sini ialah nak jadi orang yang ada integriti ni kadang-kadang tak payah sebut. Sebab bukan kita yang akan kata ini integriti. Orang nanti akan nilai daripada cara dia lihat kita punya pembawaan diri. Jadi nak jadi manusia yang berjaya pun, cara pembawaan diri kita tu mesti juga tunjuk kita ini percaya kita boleh berjaya. Kalau kita punya muka asyik kerut, berjaya apa? Kita kena berjaya. Kita jangan pasrah. Muka dah tunjuk tak sebati dengan kejayaan. Tak boleh. Jadi pembawaan diri sangat-sangat penting. Jadi sidang penonton sekalian, untuk nak dapat integriti ni, dia bukan sesuatu yang kita boleh pindah-pindah. Kita kena cari dan kita kena pasakkan dalam diri kita. Kalau sekadar baca buku, belum tentu dapat integriti. Kalau sekadar dengar ceramah, belum tentu dapat integriti. Kalau sekadar kena belai-belai dengan orang yang ada integriti, belum tentu dapat integriti. Tapi kalau kita cari dan kita pasak, kita tanam dalam diri kita, dan saya akan cakap cara mana kita nak buat begitu dalam segmen yang akan datang. Kita rehat seketika. Sidang penonton sekalian, tadi saya dah kata bahawa nak menjadi orang yang berjaya, kita kena ada integriti. Integriti itu ialah di mana orang menghormati kita, segan kita disebabkan syakhsiah kita, pembawaan kita, prestasi kita, tindak tanduk kita. Jadi, bagaimana kita hendak membina integriti dalam diri kita supaya kita boleh jadi manusia yang berjaya? Pertama sekali, kita kena faham, nak dapat integriti ni, seperti yang saya kata sebelum segmen yang terakhir tadi itu berhenti, saya kata benda ni tak boleh nak dipindah-pindah. Katakan kita ni banyak loaded dengan duit lah, poket kita berkepuk-kepuk. Kita pun pergi kedai buku, beli 10 buku integriti kat kedai buku pertama. Pergi kedai buku kedua, beli lagi 10. Kita pun buat renovation kat rumah, buat satu library, penuhkan buku tentang integriti kat rumah tu. Masuk saja, rumah ada library dah, penuh dengan buku integriti. Tak jamin kita akan jadi manusia yang ada integriti. Sebab integriti pertama sekali tak boleh dijual beli. Tak boleh kita pergi pasar, kita kata dengan orang tu, boleh saya beli 10 kilo integriti? Tak boleh, dia tak boleh dijual beli. Kedua, katakan kita seorang anak, bapa kita integriti tinggi, mak kita integriti tinggi. Boleh tak pindah-pindah? Tak boleh. Sebab
Orang yang ada integriti tu ibarat orang yang dapat hidayat. Mak bapak kita sekadar boleh mengajar. Guru kita sekadar boleh mencurah ilmu. Ketua kita di tempat kerja boleh sekadar memberi nasihat. Buku sekadar boleh dibaca. Tetapi selagi hati itu tertutup dan tak mau nak menjiwai dan meyakini dan terap benda yang baik, tak akan juga seberat zarrah sekalipun perkara bersabit integriti akan menyerap masuk dalam diri kita. Tapi kalau kita buka saja hati kita, niat kita, dada kita, kita lapangkan, kita minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tenangkan jiwaku supaya aku dapat menerima ilmu tentang integriti. Lapangkan dadaku supaya aku punya dada penuh dengan ilmu yang kamu berkati. Permudahkan jalanku supaya aku tak susah nak fahami. Tajamkan fikiranku supaya aku dapat membeza antara mana baik dan buruk. Berilah aku kecekalan diri supaya aku tidak merupakan insan yang pasrah lagi alpa. Itulah permulaan yang secantik-cantiknya untuk kita nak menjadi manusia yang berintegriti. Dan Allah nanti akan buka mata hati kita. Bukan sekadar mata di zahir, di kepala, di muka kita, tapi mata hati kita Allah akan buka seluas-luasnya. Dan segala yang kita lihat itu semua akan menjadi satu ilmu bagi diri kita. Contoh, kita melihat awan yang gelap. Kita disebabkan ditanam dengan berkat hidayat Allah dan kita nak menjadi insan yang integriti, kita lihat awan yang gelap. Apa yang Allah nak ajar padaku? Mungkin Allah nak ajar padaku jiwa aku segelap awan itu. Tetapi ingat, awan yang gelap disusuli dengan hujan yang lebat. Maka kita pun tanya, hujan yang lebat, apa yang Allah nak ajar padaku? Allah nak ajar padaku jiwa yang penuh dosa macam mana pun, tetapi kalau disusuli dengan taubatan nasuha dan istighfar, disertai dengan bercucuran air mata, insaf betul-betul, maka itu sama kiasannya dengan hujan yang lebat. Lepas hujan dan lebat, apa jadi pada langit? Langit menjadi cerah. Apa Allah nak ajar kita? Allah nak ajar kita, jiwa macam mana gelap pun, tapi kalau buat taubat, istighfar, betul-betul mohon maaf, maka jiwa kita akan cerah dan terang sebagaimana langit yang cerah. Poin saya, bila kita menjadi manusia yang kejar-kejarkan hidayat Allah dan nak jadi integriti, segala apa yang kita lihat semua akan menjadikan kita ke arah menjadi baik. Tak semestinya hanya kat universiti saja kita boleh dapat ilmu. Satu dunia ini adalah ilmu. Satu dunia ini adalah ensiklopedia kita. Satu dunia kita ini adalah perpustakaan kita. Asalkan bukan sekadar mata di muka yang kita celik. Yang lebih penting ialah mata di hati kita. Perkara seterusnya, sidang penonton, bila kita dah dapat penjiwaan integriti, maka kita mestilah seperti pepatah Melayu, ibarat menatang minyak yang penuh. Jangan bila kita dah dapat ilmu, ibarat mencurah air ke daun keladi. Kita dapat tengok-tengok tak ada kesan pada diri kita. Tapi kita menatang minyak yang penuh, maknanya kita nak jaga betul-betul. Setitik pun kita tak mahu dia tumpah. Jadi macam mana kita nak jaga benda yang kita sayang? Kita kena sayang dulu ilmu tu. Kita kena sayang anugerah hidayah yang Allah beri pada kita. Bila kita sayang, cara kita nak jaga benda kita sayang pun lain macam. Dan itu sebab manusia yang sayang pada katakan hidayah Allah, cara dia jaga orang lain punya barang lebih teliti daripada dia jaga barang dia sendiri. Katakan sebagai contoh, pen ini. Ini pen saya. Saya letak macam mana ke, saya tak tutup ke, biar dakwat sampai kering ke, ini pen saya. Tapi, kalau katakan kita ini orang yang ada integriti, katakan kat pejabat, ini pen pejabat, walaupun pen, tetapi benda ni pun nanti Allah akan hisap ni. Stapler yang kita guna, elektrik yang kita pakai,
pin yang kita guna, kertas yang kita guna. Jadi bila orang yang ada integriti, walaupun benda tu kecil, dia akan tanya, aku guna ni semua, Allah kalau tanya aku boleh jawab atau tidak? Sebab dia akan lebih jaga hak orang daripada dia jaga hak dia. Perkara yang seterusnya, kita kena faham. Integriti ini ialah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat hidayah, satu perkara, kita kena elak benda yang boleh rosakkan kita. Kedua, kita kena tanam dalam diri kita perkara yang baik-baik. Dan yang terakhir, kena banyak doa kepada Allah. Itu sebab orang yang sakit, doa dia mustajab. Musafir, doa dia mustajab. Yang berpuasa, doa mustajab. Orang dalam keadaan susah, doa mustajab. Jangan hanya kita doa masa kita sihat walafiat. Masa kita diduga pun, kita boleh terus doa. Dan ia terus berkekalan sebagai usaha kita nak menjadi manusia yang berjaya secara integriti. Kita jumpa segmen yang seterusnya. Sidang penonton yang saya kasihi dan semoga dirahmati Allah. Kini kita sampai pada segmen yang terakhir untuk slot kali ini. Dan kita kena faham, selama ni kita duk sebut tentang nak berjaya, nak berjaya, nak berjaya. Ada satu gagasan makhluk Allah yang tak akan suka kita nak berjaya. Gagasan ni ketuanya Iblis. Dan Iblis, dia sudah dapat persetujuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi kebebasan kepada mana-mana hamba Allah yang ada satu sifat. Sifat itu ialah sifat ikhlas. Ikhlas beribadat, Iblis akan kejar. Ikhlas nak menjadi baik, Iblis akan kejar. Ikhlas mencari ilmu yang benar, Iblis akan kejar. Ikhlas menjadi orang yang beramanah, Iblis akan kejar. Jadi, dalam masa kita hendak berusaha ke arah menjadi manusia yang berjaya, kita kena berwaspada terhadap gagasan ini yang akan muncul dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang dia akan bisik-bisik pada kita. Kadang-kadang dia akan cuba untuk mewujudkan sesuatu di hadapan kita supaya kita ini hilang fokus, hilang pegangan, hilang buat sementara kekuatan iman kita. Kadang-kadang dia akan wujud dalam bentuk yang kita tak sangka-sangka. Tapi kalau kita awal-awal lagi, kita ini ada satu sifat di mana kita berwaspada, insya-Allah mungkin tak semua dugaan itu dapat kita atasi, tapi kebanyakannya kita boleh atasi. Jadi, apakah penghalang-penghalang pada wujudnya integriti bagi orang yang nak berjaya? Penghalang pertama, kalau katakan di tempat yang kita ada itu, sama ada kita kerja ke, kita belajar ke, kita tinggal, wujud tradisi yang negatif. Jadi kalau kita kata, orang lain dah lama buat, kita pun ikut ajalah. Ni orang lain datang lambat, kita pun ikut sajalah. Yang aku nak terhege-hege datang awal buat apa? Orang lain datang lambat, aku seorang nak datang cepat. Jadi kita kata, tradisi, kita kena agungkan tradisi. Tradisi nak diagung, tradisi yang baik bolehlah diagung. Tradisi yang cemarkan kita, maruah diri kita, nama baik kita, apa hal kita nak agung-agungkan? Tapi kalau di tempat kita kerja tu, tradisi disiplin. Buat kerja
kesilapan sifar, zero defect. Bila berhujah, kita berhujah dengan cara yang lebih baik daripada orang depan kita berhujah. Bila kita ini membuat research dan kajian sehinggakan orang nak cari silap, sukar. Itu tradisi yang kita boleh agung-agungkan. Tetapi kalau tradisi itu buat silap, pakat-pakat sembunyi silap. Ataupun tradisi kita ini tak apalah, kita memang dah dikenali sebagai orang Melayu ni, buat kerja pun cara layu. Itu tradisi yang kita kena ubah supaya dia diganti dengan tradisi yang lebih baik. Itu penghalang pertama. Penghalang kedua, pergaulan. Kita nak jadi orang hebat, kita kena bergaul rapat dengan orang yang hebat. Kita boleh berkawan dengan semua orang. Kita boleh berkawan dengan orang yang tak ada pendidikan, kita boleh berkawan dengan orang yang ada pendidikan tinggi. Kita boleh berkawan dengan orang yang kaya, kita boleh berkawan dengan orang yang miskin. Kita boleh berkawan dengan orang kampung, kita boleh berkawan dengan orang bandar. Tetapi sahabat ialah orang yang kita akan harapkan. Kalau kita buat silap, dialah yang akan memperbetulkan kita. Bukan semata-mata sebab dia nak betul. Orang yang bergelar sahabat ialah orang yang dalam diri dia sentiasa hajatkan supaya sekiranya kita meninggal dunia satu hari, dia dan kita jumpa di syurga. Itu sahabat. Tapi kalau kita ini buat salah, lepas tu orang tu pun tutup mata sebelah, lepas tu kalau kita tak solat, dia pun kata seganlah nak ingatkan dia solat, maka itu bukan sahabat. Jadi pergaulan kita sangat penting. Pergaulan kita ni merangkumi bukan saja kita punya sahabat, kita juga kita punya pasangan hidup bagi mereka yang belum kahwin, ya, tempat kerja kita. Dan kalau kita ini mencari pergaulan yang baik, bila orang tegur kita, kita akan akur. Ya, memang betul, aku ada buat silap tu, terima kasih ya. Itu dia. Baik, penghalang yang seterusnya ialah kalau kita tidak ada pemimpin yang ambil berat tentang kita. Kalau pemimpin pun 2 kali 5, itu penghalang besar. Tapi pemimpin yang baik ialah pemimpin yang tak bosan-bosan nak betulkan kita. Betulkan kita dengan kasih sayang, betulkan kita dengan ketegasan, betulkan kita dengan contoh yang baik. Jadi, perlu kita mencari pemimpin-pemimpin begini. Bukan pemimpin yang hasut kita, itu pemimpin yang tak baik. Bukan pemimpin yang mana cakap tak suruh apa bikin, itu pemimpin yang tidak baik, ya. Penghalang yang seterusnya, ini yang saya cakap awal tadi tu, bisikan iblis. Tapi bila iblis bisik kat kita, kita bukannya dengar, tapi kita dapat rasa. Kita dapat rasa dalam hati kita. Contoh macam bila kita nak mendekati benda yang tak baik, iblis bisik tu. Dia tak SMS, dia tak hantar MS, dia tak ada WhatsApp, tak ada. Iblis tak tercanggih begitu. Tapi kita akan dapat rasa dia punya bisikan dia pada diri kita. Saat di mana kita tergoda nak buat benda yang tak baik, itu ialah iblisnya bisikan. Tapi iblis kita tak nampak. Sebab dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala gelarkan syaitan ini aduwwum mubin. Aduwu maksudnya musuh. Mubin maknanya nampak, jelas, nyata. Tetapi kenapa syaitan yang Allah letak sebagai musuh yang nyata? Kerana Allah nak didik kita. Kita menjadi manusia yang berjaya. Jangan harapkan sekadar mata kita di muka yang dapat lihat. Hati itu mesti juga dapat merasa dan dapat menghayati sesuatu bisikan yang tak baik. Dan perkara seterusnya yang boleh menjadi halang kita, gaya hidup. Jangan terbawa-bawa ya dengan gaya hidup nak cari jalan pintas, nak cah keting orang, nak tikam belakang, nak dengki. Elak tu semua. InsyaAllah kalau kita pegang pada perkara-perkara ni, dan saya harap penonton semua akan usaha mencari lagi ilmu perkara ni, kita akan berjaya dengan izin Allah dan juga dengan anugerah taufik dan hidayah Allah SWT. Sekian, semoga kita akan jumpa dalam solat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.